Okey bang, dari segi kebajikan kebajikan anggota tentera ni, beberapa malam sudah saya bersama dengan Dr. Zul Dr. Zul yang merupakan ahli jawatan kuasa JKSTUPKK. Dialah yang memberitahu ada satu projek tu, projek nak buat rumah untuk anggota tentera ni terbengkalai sejak daripada tahun 90-an lagi. Dan apabila Pakatan Harapan berjaya menjadi kerajaan, dan Abang Mat menjadi menterinya, antara perkara pertama yang diselesaikan adalah projek yang puluhan tahun tidak boleh diselesaikan. Itu antara kejayaan yang dicerita. Ada banyak lagi sebenarnya. Dari segi kebajikan, tentang rumah, kemudahan asas dan sebagainya, macam mana dulu bang? Sebab kalau saya dengar sepupu saya bercerita ni macam, wish, betul-betul susah ni. Kalau dulu tu macam mana? Kalau kita tengok aset kerajaan terutamanya Barisan Nasional lah, berpuluhan tahun mereka jadi kerajaan. Aset dia selain daripada tentera adalah warga FEDA. Sebab tu dulu kekuatan dia menang di kawasan FEDA. Kalau kawasan FEDA boleh katakan dia menang lah. Di kawasan ada pengkalan tentera dia menang. Tapi apa yang dia buat kepada orang ni? Ya, kalau kita tengok rumah terbengkalai, dinasti kedua FEDA juga adalah melibatkan FEDA. Banyak perumahan dinasti kedua FEDA yang tak siap. Projek dah lepas, dah lulus tapi tak siap. Ini yang pernah kita jadikan kempen kita sewaktu kita menghadapi PRU yang ke-14. Macam tu jugalah quarters, rumah-rumah keluarga, pengkalan-pengkalan tentera. Walaupun mereka adalah aset bagi orang politik untuk dapatkan undi, ya, sampai Najib sanggup ubah sempadan pilihan raya. Sebab dia boleh katakan hampir kalah dengan calon PAS waktu itu di Parlimen Pekan. Kan? Berapa kali kira barulah dia menang, berapa undi saja saya tak pasti, tak 300 ingat lah. 300 Ah, lebih undi. Lepas itu dia pilihan raya seterusnya dia ubah sepadan pilihan raya di mana kawasan kem Batu 10 tu dijadikan sebahagian daripada Parlimen Pekan. Di situ semenjak itulah dia dapat undi yang besar, majoriti yang besar kerana ada tentera darat di situ, ada tentera udara di situ. Selain daripada perkabungan Kemboja lah yang dia pelihara kat Pekan tu. Itu adalah aset bagi Najib. Ya. Jadi mereka gunakan kem tentera, warga tentera ini untuk politik mereka. Tetapi bila mereka dah menang, orang ini diabaikan. Kita masih ingat bahawa kerajaan PH. Selain daripada yang Z sebut tentang bagaimana Mak Sabu menangani rumah keluarga, kita tengok Mak Sabu sampai peringkat di rumah keluarga tu, lift tu rosak pun, Mak Sabu pergi. Saya masih ingat lagi. Dia pergi melawat satu lift yang dah lama rosak tak pernah dibaiki. Kalau orang kata, takkanlah masalah lift pun Menteri Pertahanan nak handle. Patutnya bukan dia punya level lah. Tetapi nak menunjukkan kepada kita bahawa seremeh mana pun masalah yang dihadapi oleh warga tentera, makna kita beri perhatian. Bila Mak Sabu turun, pergi tengok ada masalah tentang lift yang rosak, maka boleh secara pantas boleh dibaiki. Maknanya benda tu sebenarnya boleh buat, boleh dibaiki. Kenapa nak perlu menteri turun tengok? Kan? Di sini kata orang tu sikap bertanggungjawab. Kalau menteri kita jenis macam tu, yang mengambil tahu tentang kebajikan tentera, saya rasa tidak ada masalah. Kan? Tapi malangnya bila kita ada kerajaan yang macam ini, dah tentulah orang-orang yang ada masalah, orang yang banyak skandal, yang ada penyelewengan, dia takkan benarkanlah kerajaan seperti ini lama memerintah sebab ini akan menyusahkan dia lah. Dan kita lihat sekarang ini, walaupun kita tidak jadi kerajaan, dia dah tak boleh lari dah. Skandal satu ADB ni sebab kita sempat jadi kerajaan dulu je. Kita sempat perintah dan kita bongkar kan. Dia tak boleh nak kata nak lindung lagi sebab dah terbongkar sewaktu kita jadi kerajaan. Sama juga dengan pembelian helikopter. LCS ni pun kita dah tahu dah. Sewaktu kita jadi kerajaan pun, kita nak tangani isu LCS ni. Ya? Bagaimana kita cuba mengurangkan kerugian yang dialami. Bagaimana kita panggil pula Amrin buang untuk siasat kes ini. Ya? Kita tak hentikan projek. Bukan tugas kerajaan baru menghentikan terus projek. Cuma kita nak tengok kenapa projek ini lambat, kenapa tak siap, apa yang berlaku, apa penyelewengan yang berlaku. Ini yang kerajaan PH buat. Tetapi apa yang Setro Najib duk main, dia kata LCS ni kerajaan PH. Sengaja lambat-lambatkan, sengaja gantung dan sebagainya lah. Yang sebenarnya kita nak menyiasat apa yang berlaku di sebalik projek tersebut. Seperti mana kita menyiasat pembelian helikopter,
yang juga telah dibayar tapi lambat sampai. Banyak lagi sebenarnya Kementerian nak siasat, tapi malangnya kita dikhianati, termasuk juga didedahkan oleh Mal Sabu bagaimana kem-kem tentera dibina bukan untuk keperluan pertahanan, tetapi dibina untuk politik. Contohnya kem tentera di Bera. Siapa yang pergi ke Bera tengoklah. Kan, mana dia kem tentera dia yang katakan menghimpunkan tentera yang ramai. Ya, siapa komandan di sana? Apa nama kem dekat situ? Berapa ramai warga tentera yang duduk di situ? Tapi pengundi ada. Pengundi tentera ada di situ. Begitu juga di kawasan Bagan Datuk. Bagaimana kita didedahkan, bagaimana kem tentera dibuat di Bagan Datuk untuk memberi kemudahan kepada ZHMD, Petanding Pilihan Raya. Jadi sebenarnya kalau kajian PAS ini tidak dikhianati dan dibenarkan pemerintah, banyak lagi sebenarnya skandal-skandal, salah laku penyelewengan yang berlaku dalam tentera sahaja. Belum bab lain lagi. Belum kementerian lain lagi. Dan tentera sahaja, saya rasa banyak kita akan londehkan, dan hari ini mereka tidak boleh nak lari daripada skandal LCS, dan selepas ini saya yakin akan banyak lagi pemongkaran yang akan terdedah kepada rakyat. Tinggal lagi kepada rakyat, terutamanya warga tentera, apakah kita nak belajar daripada apa yang telah didedahkan sekarang ini, ataupun kita masih lagi mahu mengekalkan sebuah kerajaan yang seperti dulu, ya, yang hanya menggunakan undi kita untuk mereka, kemudian bila mereka berkuasa, mereka abaikan.